Salam Malaysia Madani，大家好，欢迎收看 Nabalu News 新闻，我叫 Beverly Anasa Salim。Sebanyak 20 juta ringgit diperuntukkan untuk naik taraf kemudahan tamu desa di Sabah dan Sarawak tahun hadapan. Sebanyak 20 juta ringgit diperuntukkan bagi menaik taraf kemudahan tamu-tamu tradisi atau tamu desa di Sabah dan Sarawak tahun depan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, peruntukan itu telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mengumumkan Belanjawan Madani 2024 baru-baru ini. Kita telah angkat cadangan untuk penaik tarapan tamu tradisi semasa sesi Libaturi. Saya dengan pasukan petugas kabinet di mana dalam Belanjawan 2024 akhirnya Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun bersetuju dan mengumumkan 20 juta peruntukan menaik taraf tamu desa di Sabah dan Sarawak. Dan ini tercetus kerana pengusaha-pengusaha di tamu-tamu ini telah meminta saya untuk membantu mereka menaik taraf kemudahan. Dan itu sebab kita kemukakan cadangan ini, dan hari ini ianya menjadi sebahagian daripada Belanjawan 2024 dan saya bersedia untuk melaksanakan kegiatan ini bagi membantu pengusaha-pengusaha tamu. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan program membudayakan masyarakat berkoperasi peringkat Zon Ulu Wariu Natesa di Dewan Serbaguna SIB Kampung Nahaba di Kota Belud pada Khamis. Iwan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kadamayan berharap peruntukan itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para peniaga kecil-kecilan di tamu-tamu desa atau tradisi di Sabah dan Sarawak. Iwan seterusnya melancarkan program jualan koperasi madani di perkarangan Dewan Serbaguna SIB Kampung Nahaba khusus untuk penduduk mukim Wariu dengan kadar harga 30% lebih murah dari harga pasaran ke atas pelbagai barangan harian yang dibawa oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM. Jualan madani itu dianjurkan sempena program membudayakan masyarakat berkoperasi peringkat Zon Ulu Wariu Natesa. Mengenai pelan pembangunan Kadamayan 2020 sehingga 2035, beliau berkata ia menjadi panduan dan input bagi rancangan pembangunan di kawasan Kadamayan. Beliau berkata antara hasil daripada pelan pembangunan itu ialah pelaksanaan projek penaik tarafan beberapa jalan utama di Kadamayan iaitu Jalan Tengkurus Lahanas dan Jalan Sayap Mansulit yang sedang dilaksanakan serta Jalan Tambuluang Podos yang sedang ditender oleh Jabatan Kerja Raya. Apabila siap kelak, ia memudahkan serta memberi keselesaan kepada penduduk kampung untuk bekerja, menghantar anak ke sekolah dan memasarkan hasil pertanian. Selain meningkatkan peluang dalam aktiviti ekonomi, khususnya industri pelancongan di kampung berkenaan. Pembudayaan koperasi dalam masyarakat meningkatkan kesedaran keusahawanan komuniti. Pembudayaan koperasi dalam masyarakat dapat meningkatkan kesedaran keusahawanan di kalangan komuniti, kata Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict. Beliau berkata program pembudayaan koperasi yang dianjurkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM di kawasan Kadamayan amat dialu-alukan dan diharap dapat diteruskan pada masa akan datang. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program membudayakan masyarakat berkoperasi peringkat Zon Ulu Wariu Natesa di Dewan Serbaguna SIB Kampung Nahaba di Kota Belud pada Khamis. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif SKM Rusli Jaafar, Pengarah SKM Negeri Sabah Matias Kundapin dan wakil-wakil agensi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan para pemimpin setempat. Program ini antara lainnya untuk kita meningkatkan kesedaran di kalangan komuniti kita dalam memadahkan ataupun menjalankan aktiviti ekonomi, aktiviti keusahawanan melalui gerakan koperasi. Pada majlis itu, Iwan turut menyampaikan sumbangan melalui program tanggungjawab sosial masyarakat CSR SKM berupa kanopi kepada wakil peniaga-peniaga tamu tradisi komuniti, kawasan Kadamayan dan bantuan bakul makanan kepada gerakan koperasi di Kota Belud.
Hari ini juga kita menyampaikan sumbangan kepada peniaga-peniaga di tamu-tamu tradisi di sekitar kawasan Kedamaian, iaitu bantuan berupa padupi kepada peniaga-peniaga ini untuk membolehkan mereka berniaga di tamu-tamu di kampung masing-masing, di Nahaba, di Piasau dan kampung-kampung lain yang telah menerima permintaan ini. Iwan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian turut menyuruh penduduk Zon Ulu Wariu Natesa yang belum menjadi mana-mana anggota koperasi supaya berusaha menubuhkan koperasi keluarga, koperasi pelancongan atau koperasi pertanian. Katanya penglibatan dalam koperasi dapat memberi impak positif kepada ekonomi dalam kalangan ahli-ahlinya dan membangunkan sosioekonomi di kawasan kampung yang pasti memberi manfaat kepada semua penduduk setempat. Iwan berkata proses penubuhan sesebuah koperasi juga telah dipermudahkan, iaitu 5 orang yang mempunyai kemahiran atau bidang perniagaan yang sama kini boleh menubuhkan koperasi. Kita telah menambah baik pengurusan permohonan pendaftaran koperasi, di mana pada hari ini 5 orang yang mempunyai aktiviti yang sama sudah boleh menubuhkan sesuatu koperasi, termasuk koperasi di peringkat kampung, dan inilah antara program yang kita adakan untuk meningkatkan kesadaran koperasi dalam masyarakat. Iwan turut meluangkan masa menyantuni usahawan-usahawan kecil yang berniaga sempena program jualan koperasi madani dan program membudayakan masyarakat berkoperasi peringkat Zon Ulu Wariu Natesa di Kampung Nahaba. 37 badan komuniti menerima sumbangan pelbagai kelengkapan dari Adun Kedamaian Datuk Iwan Benedik. Penyerahan sumbangan diadakan di Pejabat Khidmat Adun Kedamaian, Kampung Piasau. Ia selepas Iwan menyempurnakan program membudayakan masyarakat berkoperasi peringkat Zon Ulu Wariu Natesa Anjuran Suruhanjaya Koperasi Malaysia di Dewan Serbaguna SIB Kampung Nahaba di Kota Belud pada Khamis. Antara penerima sumbangan itu ialah Kampung Takulung, Kampung Pemotodon, Kampung Soronsob, Togudon, Tembulian Laut, Kinasaraban, SK Tembulion, Kampung Ratau, Gereja SIB Lingkubang, Tadikarya Mesra Minangkob, SK Kebayau dan KRT Kampung Sogo, serta 11 gereja dan sebuah surau. Antaranya Gereja SDA Tuguson, Gereja SIB Nahaba, Gereja RC Ponopuan dan surau Kampung Nahaba. Sumbangan berupa pelbagai kemudahan, antaranya kerusi plastik, kerusi panjang rumah ibadat, meja, kanopi dan polipipe. Ia diberikan berdasarkan permohonan penduduk kampung berkenaan. Pembekalan kelengkapan tersebut dilaksanakan melalui peruntukan khas Adun Kedamaian. Iwan turut menyampaikan sumbangan daripada Yayasan Bank Rakyat kepada SMK Tambulion, SMK Narinang dan SMK Pekan 2 bagi melaksanakan program motivasi dan persiapan pelajar menghadapi peperiksaan SPM dan STPM. Setiap sekolah itu menerima sumbangan sebanyak RM20,000. Saya juga telah menerima permohonan sekolah-sekolah menengah dalam kawasan Kedamaian ini, SMK Tambulion dan SMK Narinang, untuk mereka mengadakan kelas-kelas tambahan, program-program motivasi, bimbingan untuk menjawab soalan STM dan STPM. Dan tengah hari ini saya akan sampaikan sumbangan daripada Yayasan Bank Rakyat sebanyak RM20,000 setiap sekolah menengah, supaya pelajar-pelajar ini dapat menyertai aktiviti dan motivasi menjelang peperiksaan STM dan STPM. Sumbangan yang sama juga telah disampaikan kepada 4 sekolah menengah di kawasan Penampang pada Rabu, iaitu Sekolah Menengah St. Michael Penampang, SMK Bahang, SMK Limbanak dan SMK Datuk Peter Mojuntin. Iwan seterusnya menyampaikan sumbangan kepada Persatuan Penduduk Wanita Nahaba dan Tegudon sebagai sokongan ke atas aktiviti-aktiviti keusahawanan melalui koperasi. Iwan turut meluangkan masa mengunjungi 4 keluarga di Kampung Tolongan, Kampung Tegudon dan Kampung Nahaba. Beliau turut menyampaikan sumbangan katil boleh laras, kursi roda dan bakul makanan sumbangan Yayasan Bank Rakyat,
Pusat Khidmat Adun N11 Kadamayan dan Kelab Kebajikan Kadamayan. Wan An